Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini sambung kita kitab Munyatul Musalli. Pada perbicaraan sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Perkara yang sunat bila lepas sembahyang sunat buat apa? Kita dah bahas sebelum sembahyang sunat buat apa. Kemudian kita bahas dalam sembahyang sunat buat apa. Sekarang ni kita bahas setelah sembahyang sunat buat apa. Lepas sembahyang tu apa sunat buat. Muka surat 71. Muka surat 71 Rumi Jawi 18. Jawi 18. Rumi 71. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, adapun sunat yang dikerjakan kemudian, yakni selepas daripada sembahyang, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepalanya dan dibacanya satu bacaan. Jadi kita akan bahaskan berkaitan dengan perkara selepas sembahyang. Lepas sembahyang tu sunat buat apa? Yang pertama kita kena faham, dia bukan perkara yang sah batal sembahyang. Dia bukan perkara sah batal. Sebab sah batal sembahyang kita dah lepas dah sebelum ni. Sah batal sembahyang kita dah lepas. Ini setelah habis sembahyang. Jadi dia tak menimbulkan apa-apa masalah sangatlah. Sebab apa? Sebab sembahyang dah habis dah. Dah salam yang kedua dah. Lepas habis lepas habis salam yang kedua, buat apa? Kan? Jadi maknanya nak buat apa pun boleh sebenarnya. Kalau malah tak nak buat apa-apa pun boleh. Sebab sembahyang dah habis dah. Sembahyang telah selesai. Jadi, tapi walaupun sembahyang tu telah selesai, telah salam yang kedua, tetap juga sunat buat sesuatu. Sunat buat sesuatu. Dan bila sunat buat sesuatu, kena buat betul-betul lah. Walaupun ia cuma sunat, tapi kalau nak buat betul-betul. Jangan sunat aja dia buat lebih kurang, tak boleh. Walaupun ianya sunat, tapi kalau nak buat, sunat buat betul-betul. Macam samalah baca Quran tu tak wajib, baca Quran sunat. Tapi kalau nak baca Quran kena betul lah.
Kena buat betul-betul. Kalau buat tak betul, baca tak betul Quran, berdosa pula. Sedangkan Quran tu baca sunat je. Nak buat yang sunat, akhir sekali, dapat dosa. Asal nak buat yang sunat. Jadi, macam tu juga solat sunat. Solat sunat lah nama solat sunat. Tapi bila nak buat solat sunat tu, wajib buat betul-betul. Takkan, sunat je boleh buat lebih kurang. Tak. Maka kita punya amalan yang kita ada ni, amalan yang kita duk buat ni, selama kita hidup ni, amalan yang kita buat, kadang-kadang kita kalau nak kata baca Quran pun tak banyak sangat pun baca Quran. Kalau sembahyang pun tak banyak sangat pun sembahyang sunat. Puasa sunat pun kita jarang buat. Tahajud, tak bila kali tak akhir tahajud pun tak tahu. Kadang-kadang kita berjemaah, solat jemaah sehari 2 kali tu. Itu pun nasib baik kalau solat jemaah. Ada keadaan tak solat jemaah pun, sembahyang kat rumah je. Sedekah pun jarang-jarang je. Masuk majlis ilmu pun jarang-jarang. Berdakwah pun tak pernah. Kita harapkan sembahyang, kita harap dekat wirid selepas sembahyang tu je lah. Itu je yang kita harap, wirid lepas sembahyang. Tiba-tiba wirid lepas sembahyang pun salah juga. Maka apa yang kita ada? Tak ada apa dah. Maka wirid selepas sembahyang ni sangat baik untuk kita buat. Walaupun ia cuma sunat. Walaupun ia cuma sunat. Tapi dia sangat baik untuk dibuat. Dan bila nak buat, buatlah betul-betul. Buat betul-betul. Maka adalah Nabi lepas sembahyang, selesai sembahyang, Nabi buat apa? Yang pertama, sebelum membaca apa-apa wirid, Nabi apabila habis sembahyang, Nabi akan baca beberapa wirid, beberapa zikir kita panggil. Lepas Nabi sembahyang, maksudnya lepas salam yang kedua tu, Nabi akan baca beberapa wirid dan Nabi akan buat beberapa perkara. Antara yang Nabi buat adalah Nabi akan berpusing ke kanan. Bergerak ke kanan. Kalau gini sembahyang ni kiblat, Nabi akan gerak ke sini. Lepas baca beberapa wirid, jadi kita bahas lah tu. Cuma Nabi lepas sembahyang ada Nabi buat perbuatan, ada Nabi sebut kat mulut. Yang sebut kita panggil wirid lah, zikir. Yang bergerak kita panggil gerakkan lah. Nabi bergerak begini, bergerak gini. Ke kanan. Kalau kiblat ke sana lah, gerak ke kanan. Ke apa tujuan Nabi bergerak ke kanan? Tujuannya Nabi nak bagi tahu solat dah selesai. Kadang-kadang kalau imam duduk depan, kalau kata ramai orang, kalau tak baca apa-apa, duduk tengok, dah habis sembahyang. Tapi kadang-kadang tengok tengah sembahyang ke, tengah tahiyat ke. Jadi untuk dari segi perbuatan nak bagi tahu Nabi dah habis sembahyang. Maka dia berpaling ke kanan. Kerana itu kita sunat ikut juga. Lepas salam yang kedua, baca beberapa wirid dan paling kanan. Wirid apa baca? Nanti kita akan masuk waktu nanti. Berpaling ke kanan, pertama nak bagi tahu kat makmum yang tak tahu, dah habis sembahyang lah. Jangan tiba-tiba pula takbir Allahu Akbar, terus duduk. Dia ingat dia masbuk. Sempat lagi tahiyat akhir. Allahu Akbar, terus tahiyat akhir. Rupanya imam dah baca wirid dah. Tapi baca perlahan wirid dan imam tak berpaling. Kan salah faham. Jadi tujuan berpaling ke kanan adalah nak bagi tahu sembahyang dah selesai. Nak bagi tahu secara perbuatan. Secara perkataan, bacalah wirid-wirid itu, maknanya dah habislah sembahyang. Dan tujuan Nabi berpaling juga adalah nak melihat, takut-takut ada sahabat yang masbuk. Nabi tahu, dia ni masbuk. Nabi boleh tengok, dia ni masbuk. Bila begitu, mungkin Nabi nasihat sikit lah kot. Lepas-lepas ni Nabi masbuk je, sebuk je. Mungkin Nabi dapat nak tahu. Begitu juga lah imam bila berpaling tu nak tengok lah. Dia ni masbuk, dia ni masbuk, dia ni masbuk. Nak tahu. Yang ketiga, bila Nabi berpaling ke kanan, tujuan je Nabi nak tengok muslimat. Muslimat dulu tak sama macam sekarang. Muslimat dulu sembahyang belakang. Dia tak ada tirai waktu tu, zaman Nabi dulu. Jadi Nabi berpaling nak tengok muslimat tu lepas sembahyang dia keluar terus. Muslimat lepas sembahyang dia keluar terus. Lepas tu baru muslimin keluar. Muslimat tak ada wirid, dia keluar waktu zaman tu. Jadi nak keluar, jadi Nabi tengok. Nabi tak suka percampuran. Tengah muslimat keluar, muslimin dia keluar, dia bercampur di surau masjid. Memang Nabi tak suka. Jadi Nabi berpaling nak suruh tengok muslimat tu keluar. Nampak dah habis semua keluar, barulah
Muslimin keluar. Dan kadang-kadang Nabi berpaling ke kanan tu kerana bila tengok orang lambat sampai. Ada sahabat yang lambat sampai. Allah, lambat sampai sahabat. Maka Nabi akan suruh tunjuk siapa-siapa supaya bantu sahabat tu. Iaitu sembahyang jemaah sekali lagi yang kita panggil sembahyang muadah. Weh, dia baru sampai Nabi tengok. Nabi pun suruh siapa-siapa. Jadi imam ke jadi makmum dengan dia sembahyang biar dia dapat pahala jemaah juga. Itu tujuan berpaling ke kanan untuk tengok. Dan kadang-kadang Nabi bukan berpaling ke kanan. Pusing terus ke belakang. Pusing terus. Biasanya Nabi pusing terus untuk Nabi bagi tazkirah ke nak bagi kuliah. Dan nak tengok jemaah yang tak datang langsung. Oh, dia ni tak datang ni. Nabi ingat seorang-seorang. Oh, dia ni tak datang. Bila orang tu tak datang jemaah, Nabi akan pergi rumah dia nanti. Tanya kenapa tak datang jemaah. Yang kedua, lepas habis wirid baca doa, Nabi akan bagi tazkirah terus. Jadi tak payahlah nak pusing-pusing dah. Jadi Nabi berpaling ke kanan, kadang-kadang berpusing terus. Yang Nabi berpaling kanan sekadar nak tengok 5 perkara iaitu Nabi nak bagi tahu perbuatan solat telah selesai, Nabi nak tengok sahabat yang masbuk, Nabi nak tengok muslimat dah keluar ke belum, dan Nabi nak suruh siapa-siapa yang baru sampai untuk arahkan siapa-siapa untuk berjemaah dengan dia supaya dia dapat jemaah juga. Dan kadang-kadang Nabi berpusing terus 180 darjah, berpusing terus, tujuannya nak bagi tazkirah. Lepas pada tu senang, tak payah pusing-pusing dah. Okey, itu yang Nabi buat lepas salam yang kedua. Dan itu yang Nabi buat, Nabi gerak. Dan ada perbuatan Nabi atau pembacaan Nabi, ni nombor 1 ni. Apa dia Nabi buat? Iaitu yang pertama Nabi buat lepas pada tu menyapu, lepas salam yang kedua. Menyapu dengan tangannya di atas kepalanya. Sapu. Atas kepala. Sapu gini, macam ambil wuduk tu. Menyapu dengan tangannya di atas kepalanya. Dan dibacanya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'annil hamma wal hazan. Maksudnya dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah segala kesusahan dan kedukacitaan daripadaku. Itu yang sunat baca. Sapu atas kepala. Sapu. Ataupun letak atas kepala boleh juga. Letak atas kepala tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu, ketika Nabi salam berpaling yang pertama, Nabi doa juga. Dia tak ada dalam ni. Masa salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Baca sunat juga tu. Lepas tu ke depan balik, masa ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, wa'udzubika min sakhatika wan nar. Sunat kat tu. Lepas pada tu, lepas berpaling kiri kanan, letak atas kepala, atau sapu pun boleh, letak pun boleh, baca doa. Bismillahilladzi la ilaha illahur rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Cukup gitu je. Dah. Habis kalau kita tengok macam-macam ni, kita pilihlah nak buat mana. Banyak sunat ni. Tak semestinya kita buat semua. Kadang-kadang kita minat buat ni, buatlah. Kalau nak buat semua, buatlah. Buatlah nak buat semua pun. Cuma nak bagi tahu, letak. Ataupun sapu. Sapu dia juga. Sapu gini. Sapu. Baca doa tadi. Ataupun letak saja boleh. Mana-mana satu. Okay. Letak. Dan tempat letak tu adalah di atas ubun-ubun. Tempat letak. Dia kata menyapu dengan tangannya di atas kepalanya. Kepala besar. Ni pun kepala. Ni pun kira kepala. Tak boleh sapu sini. Tiba pegang ni. Tak ada. Maksudnya ubun-ubun. Ubun-ubun tu yang kalau baby tu dia lembek tau. Mana? Tengah tak? Belakang sikit ke depan? Oh, depan. Depan sikit. Sinilah. Area depan ni. Bukan tengah sangat. Depan ni. Ya? Area tu lah. Tak semestinya cari. Agak-agak area tu. Letak dekat atas ubun atau sapu ubun tu baca doa ni. Okay? Kemudian, itu satu sunat. Sunat yang kedua adalah raut ke muka. Raut ke muka pun sunat juga. Kalau letak saja kat ubun, angkat, dapat satu pahala. Letak gitu je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahur rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Dapat satu. Tapi tak dapat lain siapa tadi. Tapi kalau letak, sambil-sambil tu baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahur rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Dapat dua.
Letak satu, baca satu. Nak lagi, tarik. Tarik, dapat 3. Dapat 3. Kalau katalah sapu muka je, dapat 1. Kan lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat 1. Sebab 1 je buat. Sini, 2. Sini, baca doa, tarik lagi, 3. Macam mana pun, Imam Nawawi kata, hadis yang berkaitan dengan menyapuh lah kita panggil, menyapuh muka ni, ataupun raut muka, dia tak panggil sapu muka, dia panggil raut. Kan? Raut muka ni adalah daripada hadis yang dhaif, cuma boleh nak beramal dengan dia. Tapi asalnya daripada hadis yang dhaif. Kenapa para ulama mazhab Syafi'i dia letak juga dalam kitab, sedangkan ianya daripada hadis yang dhaif? Sebab dah habis semayang. Dah habis pun semayang dah. Dia tak ada sah batas semayang, dah habis dah. Jadi bila habis semayang pada salam yang pertama, Assalamualaikum, semayang dah habis dah. Maka walaupun selepas pada tu ada sunat-sunat dan ianya daripada hadis yang dhaif sekalipun, maka ulama letak juga sebab semayang dah habis. Semayang dah habis. Habis tu kita nak beramal ke tidak? Terpulang. Sunat kan? Kita nak beramal ke tidak? Terpulang. Tak ada masalah nak beramal, tak ada masalah. Tak nak beramal pun tak ada masalah. Yang pertama sebab semayang dah habis. Yang kedua sunat. Dan sunat ni ada banyak ni. Jangan kita fokus kat sapu muka je. Sebab ada orang banyak sunat-sunat lain, dia fokus dekat sapu muka je. Maksudnya, sapu muka boleh ke tak boleh, nak buat amal ke tidak. Sedangkan banyak lagi yang lain. Sebab dia banyak yang lain, maka boleh pilih kita nak amal yang mana-mana satu. Boleh pilih. Tak payah duk fokus kat sapu muka tu ataupun raut muka tu. Nak beramal boleh amal, tak nak amal pun tak ada masalah. Cuma jangan duduk fokus sangatlah. Sampai kan duduk menyalahkan lagi lah, tak elok, tak cantik sangat. Benda dah habis dah tu. Perkara dah habis dah. Beramal lah. Raut muka sendiri. Kalau dia raut muka orang baru masalah. Pagi saya salam dia raut muka orang sebelah. Baru jadi masalah. Kalau sekadar nak raut muka sendiri, no problem. Sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Cuma, apakah kemunasabahan letak dekat ubun-ubun, ada baca doa, rautkan muka. Cuma kita jangan kata gitulah. Kata-kata macam mana? Tak cantik kita kata gitu. Nabi memang ada sapu muka. Tapi Nabi sapu muka sebab dulu dekat masjid tak ada kapet. Dekat masjid banyak pasir. Dekat masjid banyak debu. Jadi bila Nabi sujud, ada lekat. Bila habis sembahyang, Nabi nak sapu lah. Jangan cakap gitu. Tak comel. Sebab yang kata sunat ni, ulama' bermazhab Syafi'i. Tak kalau ulama' mazhab Syafi'i tak tahu. Malah kita tahu zaman dulu, keadaan Masjid Nabawi zaman dulu pun daripada mereka lah. Daripada para ulama' ni yang bagi tahu. Dulunya Masjid Nabi begini. Dia bagi tahu kat kita. Kemudian dia juga cakap, ulama' bermazhab Syafi'i juga cakap, sunat juga raut. Dia tak bagi sapu, dia punya raut muka. Kita kalau dia tak bagi tahu, Masjid Nabawi ada pasir atau berdebu, kita tak tahu. Dia yang beritahu berdebu. Kemudian dia kata sunat raut. Takkanlah dia tak tahu. Tiba-tiba kita pula kata dia tak tahu. Sedangkan kita tahu berdebu tu pun daripada dia. Daripada ulama-ulama. Cuma tak nak buat tak apalah. Memanglah ada, malah 3 mazhab tak sunat pun. Mazhab Syafi'i. Itu pun, bukan pendapat mutamat. Itu pun daripada hadis yang dhaif. Kita tahu perkara tu. Bukan kita tak tahu. Cuma, dah ulama bermazhab Syafi'i kata sunat lah. Jadi, bila kita sujud, memang, bila zaman Nabi dulu sujud, memang ada. Tapi, ulama bermazhab Syafi'i, setelah dia kaji, dia kata, tak semestinya. Perkara itu cuma sangkaan. Perkara itu cuma sangkaan aja. Sujud, terlekat, sapu, sangka. Bukannya yakin, ya ke yakin. Nabi ada beritahu, aku sapu ni kerana ada pasir, jadi kawan tak ada. Nabi tak cakap gitu. Semua sangkaan. Bila ianya sangkaan, dan ada sebahagian ulama mengatakan, sunat sapu, raut, maka sunat. Sebab masing-masing sangkaan. Jadi oleh kerana itu, tak ada masalah. Cuma kalau nak kata ikut mazhab, majoriti mazhab memang tak sunat. Majoriti mazhab, 3 mazhab tak sunat pun.
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis. Tak ada. Tu majoriti. Cuma yang sebut tadi lah. Dia daripada hadis yang dhaif, dan pada ulama' bermazhab Syafi'i kata sunat sapu juga. Ikut Nabi buat. Dan letak dekat kepala kat ubun-ubun tu apa kemunasabahannya? Yang pertama, ubun-ubun ni tempat masuknya pengetahuan dan hidayah daripada Allah. Ubun-ubun. Contohnya tertulis dekat Lauh Mahfuz. Yang ni kena ngaji tauhid. Takdir kita telah tertulis dekat Lauh Mahfuz. Dia panggil takdir mu'allaq. Satu lagi dia panggil takdir mubram. Ini takdir mu'allaq. Takdir yang tergantung. Takdir yang berkait. Takdir yang tertulis dekat Lauh Mahfuz. Memang tertulis. Kita nak buat apa, nak ada kat sini, nak datang sini, nak buat apa. Semua dah tertulis. Dekat mana? Lauh Mahfuz. Bila tertulis dah, takdir kita dekat Lauh Mahfuz. Kita akan duduk dalam majlis ilmu ni pada hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian. Bila sampai waktunya kita kat rumah tadi, akan masuk ilham tu. Takdir yang pertama akan dihantar. Sup masuk. Masuk ke ubun. Masuk ke ubun sampai dekat hati kita. Betul hati kata, hari ni nak pergi ngaji, hari ni ada majlis ilmu. Malam ni kitab Musali dia mari. Detik. Kemudian bila sampai di hati tadi tu, hati akan hantar nur, cahaya. Ataupun kita panggil apa? Apa dia panggil? Yang hantar tu. Syuf. Yang kita panggil tu kan kita bergerak kan. Ada bahasa sains, lupa lah apa nama. Dia hantar. Signal lah kot. Panggil tu kot. Signal lah. Dia hantar syuf naik ke otak. Otak fikir. Sekarang ni rasa dah ada dah. Nak pergi tak? Nak pergi. Otak akan fikir. Nak pergi ke tak? Masa tu dia proses. Tapi nak pergi sini. Tapi boleh pergi tu boleh pukul 9 nanti. Dia buat proses. Sebab kita nak buat keputusan ni. Nak tu sampai dah. Bahasa lain hidayah tu sampai dah. Taufik belum lagi. Hidayah sampai. Taufik kekuatan, kena gerak. Tapi hidayah sampai dah. Hati akan hantar. Otak fikir. Kat sini otak akan buat pilihan. Akal akan buat pilihan. Okey. Jadi nak pergi. Bila kata nak pergi. Jadi otak kita perlu dicuci lah. Otak cuci dengan ilmu pengetahuan, hati cuci dengan zikrullah, dengan zikir. Barulah bila sampai ke hati, laju dia hantar ke otak, otak proses dengan cara yang betul. Tahu prioriti, aulawiyat. Mengaji lagi penting. Pukul 9 boleh pergi berkedai mana-mana kalau setakat nak pergi. Kenapa nak sibuk nak pergi pukul 8? Pukul 8 nak tengok berita ni penting. Tapi otak proses. Pukul 9 pun ada, pukul 10 pun ada, pukul 11 pun ada. Kat rumah kan ada Astro. Astro kan berulang-ulang. Yang sama je. Boleh tengok pukul 12, pukul 1. Dia akan proses. Tapi kalau otak kita tak dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, dia jadi jam macam pukul 8. Pukul 8 mesti. Buletin utama. Mesti. Wajib lah tu. Dia tak boleh proses. Sebab tak cantik. Sebab tu kena proses. Kena cuci. Cuci dia dengan ilmu pengetahuan. Hati juga kena cuci. Kadang-kadang dia mari nak dekat hati, dia lekat kat situ. Hati berkarat. Dia tak hantar pun untuk proses dekat kepala. Nak atau tidak. Dia kata, memang teringin. Teringin gitu lah. Berapa ramai orang lalu kat surau ni, nak balik kerja ke apa, dia akan tengok Allah ramainya Furqan. Tengok ada orang, ada mengajar. Bilalah aku nak pergi. Malah kadang-kadang rasanya kita duk gitu dulu. Tak macam mana boleh sampai mungkin 2, 3, 4 tahun baru. Tapi dulu, mula-mula dulu. Tengok masjid penuh je. Bilalah aku nak jadi macam orang-orang ni. Itu maknanya dia lekat kat hati, dia tak naik ke otak. Lekat kat hati je. Hidayah sampai dah. Masuk ke ubun. Sampai dah. Tapi dia berkarat. Itu kadang-kadang sampai 10 tahun. Teringin tu dah 10 tahun. Baru dapat, lepas pada tu, bila pencin. Contoh. Baru bergerak. Tapi macam mana hati tu nak bagi dia murni? Dia kena cuci dengan zikrullah. Zikir. Macam mana akal tu nak bagi pilihan tu tepat? Dia kena cuci dengan ilmu pengetahuan. Itu ilmu tahu, ni penting, ni penting. Akal kita akan buat keputusan. Tapi hantarnya mulai masuk ke ubun. Sampai ke hati. Hati akan pas, naikkan ke akal. Akal otak lah. Otak akan buat pilihan. Bila otak dah buat pilihan, masa tu taufik Allah sampai. Kekuatan. Taufik ni kekuatan. Hidayah ni, yang mana benar kita nampak benar. Yang mana perlu kita nampak perlu. Yang mana tak benar kita nampak ianya tak benar dan ianya tak perlu. Itu hidayah. Tapi nak buat yang benar itu, nak jauhi yang tak betul tu, dia kena ada taufik. Ada orang ada hidayah, tapi jahat buat juga. Tapi hidayah dia tahu tu salah, tapi dia buat juga.
Sebab dia tak ada taufik. Bila dah akal dah buat pilihan, otak dah buat pilihan, okey, pergi. Maka taufik pula. Maka takdir yang kedua sampai. Masuk ke ubun juga. Masuk. Dan bila masuk tadi, kau hati juga. Naik ke otak juga. Kerana otak hantar signal. Hantar. Itu takdir yang kedua. Masuk ke ubun. Hantar apa? Hantar di tangan, kekuatan tangan dan kaki. Itu dia panggil taufik. Maka kekuatan tu dah ada nak bangun. Dah ada kekuatan nak bangun. Kalau nak mandi-mandi lah. Nak bersiap lah apa semua untuk datang. Kekuatan dah ada. Berapa ramai yang dia angkat berat. Memang otak dia berketul. Tapi dia tak boleh tolak selimut pukul 6 pagi. Bunyi azan lah. 5.45 bunyi azan. Tak boleh tolak selimut. Allah, berat lah. Berapa orang yang badan keding tapi dia boleh tolak selimut pukul 5.45 pagi bila bunyi azan. Dia boleh tolak. Kenapa dia kuat tu? Dia ada taufik. Kekuatan tu dia ada. Habis yang abang sadar tu, tak ada. Kuat luar je. Dalam lemah. Tu lemah. Sebab tak boleh nak bangun subuh. Tak nak bangun untuk jemaah. Mungkin dia bangun subuh 6.30, 6.45. Kita tak tuduh dia tak semayang. Lagi teruk kalau dia tak semayang. Lagi teruk. Cuma kita tak tuduh dia tak semayang. Dia boleh bangun 6.30, 6.45. Tak boleh tolak kain selimut. Nipis je tu. Tak boleh tolak. Habis pukul 9 duk makan telur. Telur mentah gong. Lepas tu pukul 9 pergi angkat berat. Oi, berat tu. Tak berat. Lagi berat selimut je. Timbang-timbang tak sampai sekilo selimut. Tu lagi berat. Sebab apa? Dia cuma ada kekuatan ring kat luar je. Tapi dia tak ada kekuatan dalaman iaitu taufik. Tak ada. Jadi macam mana nak dapat taufik tu? Allah hantar. Masuk ke ubun. Kekuatan tu. Jadi kerana tu kita, kenapa? Nak cuci akal otak kita, nak cuci dengan ilmu pengetahuan. Kita tahu yang mana penting, yang mana tak penting untuk proses. Hati supaya dia tak lekat ke hati. Bila hidayah tu lagi tak lekat ke hati. Dia biar proses. Jangan lekat ke hati. Bila masuk lekat tu, dia tak pergi ke seterusnya. Sepatutnya di hati, otak proses. Buat pilihan. Kemudian baru takdir kedua sampai untuk gerak. Ini tidak. Dia duduk di hati aja. Hidayah aja. Tengok baik. Bagus. Aku tak buat. Bagus. Terbaikmu, aku tak buat. Dia jadi gitu. Sekadar dia tahu baik je. Tak mau gitu. Cuci hati. Cuci hati dengan zikir. Cuci akal dengan ilmu pengetahuan. Tempat nak masuk ni. Itu yang gosok. Itu yang baca tu. Itu yang kata gosok ataupun raut ataupun letak paling kurang. Letak. Kat ubun-ubun. Yang kedua. Kemudian membaca. Lepas dah raut semua tu. Membaca 10 kali daripada sembahyang subuh dan maghrib. Baca apa? Ini pun samalah juga. Allah ni tak mau buat. Tak buatlah, sunat lah. Kan biasa sebut sunat. Yang tadi tak mau buat. Tak mau letak tangan atas kepala. Tak apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa tak buat? Ikut 3 mazhab. 3 ahli sunnah wal jamaah juga. No problem. Buat ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun tak ada. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i. Jadi lah. Kenapa tak baca doa? Buat jadi. Baca doa. Nak buat semua. Betul kok. Nak baca. Buat tak kisah pun. Tak kisah. Jangan duduk tuju dekat satu-satu perkara. Relax je. Lalu aja perkara tu. Kenapa imam tak paling kanan? Dia tak mau buat yang tu. Kan dia kan paling kanan kan. Nak duduk depan aja. Sila. Semayang dah habis. Jangan kita berhenti dekat satu perkara. Jangan duduk berhenti kat situ je. Yang kedua, baca 10 kali. Dia nak baca 3 kali. Log lah. Bacalah 3 kali pun. Apa dia baca? Pada subuh dan maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ni 10 kali. Lepas subuh dan maghrib sahaja yang 10 kali. Selain pada subuh dan maghrib, 3 kali. Tiba-tiba selain pada subuh maghrib dia buat 10 juga. Yalah, macam tu lah. Lalu aja perkara ni, sunat. Ataupun subuh dan maghrib 10 kali lama. Ya, letih pun nak kira bila nak habis ni. Baca 3 kali. Cuma nak bagi tahu sunat 10. Tu aja. Dan ada riwayat lain dia tak ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumit. Tak ada masalah. Pakailah riwayat yang tak ada yuhyi wa yumit. Nak pakai yuhyi wa yumit, pakailah. Okey? Kat situ ada dua riwayat lah. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit tu hidup dah mati. Elok lah juga baca sebenarnya. Itu yang kedua, Nabi baca. Lepas pada tu. Yang ketiga, lepas tu baca apa lagi? Dan satu lagi, susunan dia tak semestinya mesti susunan ni.
Tak sebenarnya susunan ni. Susunan macam ni pun boleh. Janji baca lepas sembahyang. Okey. Yang ketiga, kemudian daripadanya astaghfirullah. Kita baca astaghfirullah dulu. Iyalah, susunan tu tak mengikut mana yang kita dapat lah. Kita dapat cara macam mana. Kita dapat astaghfirullahalazim, baca dulu. Yang penting baca semua. Susunan tu bergantung pada kita. Kemudian baca 3 kali astaghfirullah saja. Astaghfirullah. Aku bermohon keampunan daripada Allah. Tu maksud astaghfirullah. Ada riwayat lain, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang keempat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang bukan astaghfirullah, terus astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga terus gitu. Okay, baca 3 kali. Yang penting istighfar. Kenapa kita disunatkan? Kenapa Nabi istighfar? Istighfar ni minta ampun. Sedangkan lepas sembahyang, kenapa pula lepas sembahyang nak minta ampun? Lepas sembahyang bagus buat benda baik tu. Yang minta ampun ni lepas buat jahat kan? Katalah termengumpat. Lepas termengumpat, astagfirullahalazim kan? Terbuat salah. Terdedah aurat. Tertengok aurat orang. Apa-apalah. Astagfirullahalazim. Baru kena. Ini lepas sembahyang. Lepas sembahyang, benda baik. Kenapa minta ampun? Nak kena tahu juga. Ini kau tanya ni, tak semua dia jawab ni. Kenapa minta ampun? Astagfirullah. Lepas sembahyang. Yang kemunasabahannya adalah lepas buat salah lah. Baru astagfirullah. Baru kena. Kalau lepas sembahyang, munasabahnya alhamdulillah. Yelah, lepas habis buat benda baik. Alhamdulillah kan? Lepas habis kita buat bagi sedekah ke, alhamdulillah kita sebut. Segala puji bagi Allah. Kalau orang puji aku serah balik kat Allah, aku dapat buat benda baik. Sebenarnya, kita baca juga. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Baca juga awal-awal tadi sebenarnya. Tapi ada riwayat-riwayat lain kata bukan. Baca tu dulu. Baca astaghfirullah dulu. Atau ada kata baca dua-dua. Kita nak fokus dekat astaghfirullah, minta ampun. Kenapa? Kerana dari segi tasawuf, kita kena rasa kita kurang. Semayang kita kurang. Kita kena rasa gitu. Semayang kita kurang. Bila semayang kita kurang, sebab tu kita minta ampun. Allah, ya Allah, kurang. Macam kita dok bagi kita bagi apa-apa kan. Kita nak bagi buah-buahan dekat jiran ke. Kita kata apa? Allah maaf lah, bagi yang ini je lah. Maksudnya mungkin ada buruk-buruk. Allah maaf lah. Padahal bagi tu cukup dah. Kita bagi 20 biji. Mungkin ada 3 biji yang agak tak apa nak elok. Minta maaf lah. Padahal dah bagi tu okey sangat dah tu. Nanti aku buang lah yang busuk tu. Kalau kita bagi buah mangga, betul mungkin ada lebam biji 2 biji. Kan kita nak bagi tu, minta maaf lah ni je ada. Orang datang rumah, minta maaf lah air bujang. Minta maaf lah roti kering. Minta maaf aja. Dah bagi tu cukup baik lah. Asal minta maaf. Itulah maksudnya. Kita ibadah, ada yang terkurang. Terkurang bukan rukun. Terkurang rukun bukan minta maaf, semayang balik. Bukan astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa tadi tak cukup rakaat? Bukan. Itu semayang balik. Kenapa? Ada yang kurang baca. Subhana rabbil a'la 2 kali ke? Ada beberapa Subhana rabbil azim tak baca langsung ke? Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd tak baca ke? Amin malah nak baca ke? Auzubillah malah ke? Doa iftitah tak baca ke? Surah tak baca langsung ke? Itu kan kira salah lah tu. Kurang lah tu. Walaupun dia sunat. Mungkin masa tahiyat tak baca doa ke? Ujung tu sebelum salam kan sunat baca doa. Mungkin tak baca kama sallaita ala Ibrahim ke? Mungkin laju sangat baca Rabbi fili warhamni wajibuni wa'afini wa'afani. Tengah-tengah tu dah hilang ke mana lah. Mungkin ada bunyi, ada tak bunyi ke? Subhan. Ada bunyi malah kan? Tak kisahlah apa-apa yang kurang yang tidak membatalkan. Maka habis sembahyang tu, Allah minta maaf lah ya Allah. Gitulah. Tapi bahasa cantiknya jangan minta maaf gitu. Lepas minta maaf lah ya Allah. Jangan gitu. Astagfirullahalazim. Minta maaf lah tu. Teruknya aku, solat aku. Sebab tu istighfar. Dan sebab tu taubat. Taubat apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan aku taubatlah. Lepas sembahyang taubat. Taubat. Sebab apa? Banyak kurang. Itu dari segi sebutan. Dari segi kedudukan yang tak berapa cantik. Rukuk tak cantik, i'tidal tak cantik, sujud tak cantik. Tapi sah. Tapi tak cantik, minta ampun lah. Itu dari segi luaran. Dari segi dalaman, tak khusyuk ingat benda-benda lain. Semayang, tapi ingat benda lain. Ya Allah, minta maaf lah, ya Allah. Cara comelnya, astaghfirullahalazim. Okay. Sebab tu istighfar.
Dan ke seterusnya. Nabi buat apa lagi? Baca apa lagi? Kemudian dibacanya Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau lah Tuhan kesejahteraan, daripadamu jua datangnya kesejahteraan, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan dan masukkanlah kami ke dalam syurga negeri kesejahteraan. Maha berkat Engkau, wahai Tuhan, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu maksud dia lah. Tapi kalau ada riwayat lain, dia penambahan sikit. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Ini tak ada kita kata. Dia ambil riwayat lain ni, ada tambahan. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita. Itu tak ada. Ya dzal jalal wal ikram. Tak kisah mana-mana pun. Nak tambah riwayat mana-mana pun boleh. Baca yang itulah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Seterusnya baca apa lagi? Yang sunat. Ayat kursi. Dan dibaca pula ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang saya baca ni adalah baca zikir. Dia kita dalam baca zikir, tapi dia tu ayat Quran, dia ada beberapa cara. Asalnya dia ayat Quran, tapi kita baca zikir, buat zikir. Jadi bacaan dia macam tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak tarik nafas pun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Patutnya kalau kita tak tarik nafas, kita kena baca macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kan? Baca gitu. Tapi kita niat baca apa ni? Wirid, zikir. Bacaan kita macam mana? Allahu la ilaha illa huwal. Dan kita nak baca laju. Dan tujuan kita nak buat zikir, wirid. Nanti kita dapat pahala zikir lah. Kita baca. Caraan bacaan dia macam ni boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu dipanggil bacaan zikir wirid. Tapi kalau kita nak pahala bacaan Quran, tak boleh baca gitu. Kan tak boleh baca gitu. Kena baca macam mana? Cukup lengkap semua dia punya hukum-hukum. Allahu la apa? La tu mak apa? Mak jaih tak? La tu. Mak jaih kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tarik nafas. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lin. Mak lin tu. Semua kena cukup ah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kena lama sikit. Nun mati bertemu dengan zal apa? Tak erti laka ni. Dengan tajwid tak. Tapi rasanya ada ngaji tajwid ni tak? Ada? Tak ada? Tak ada. Man dhalladhi yashfa'u indahu. Tu mat silah apa tu? Mat silah tawilah. Man dhalladhi yashfa'u indahu. Nun mati bertemu dengan dal. Bunyi belaka weh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ma'silah tawilah tu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in wa la yuhituna bi syai'in min tu tanwin bertemu dengan mim. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Ma'silah tawilah balik. Min ilmihi illa bima syaa. Apa tu? Mat wajib. Banyak saya tinggal tu. Saya pun tak ingat juga. Banyak tinggal dari segi tu. Tak baca semua tu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu. Tu. Wala ya'uduhu. Tu. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ma'arif dia sukun. Allah kali. Semua cukup kan? 4, 5, cukup 2. Maka kalau baca macam tu, dapat pahala baca Quran. Besar baca Quran. 1 huruf 10. Kali 10. Itu berapa huruf tadi? Okey.
maka dapat dengan kita baca cara Quran tadi, maka dapat pahala Quran. Dan dapat apa lagi? Makmul lagi habis balik. Balik kalau baru ayat kursi macam ni aku balik. Aku rasa lepas ni lagi panjang ni. Tapi kalau nak pahala zikir, baca ni apa ni? Memang ayat Quran tapi niat zikir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sam. Maka dia boleh langgarlah. Tak dapatlah pahala Quran. Niat zikir. Malah kalau kita tengok orang macam nak baca sebab ada orang kena rasuk ke apa, kadang-kadang dia tarik nafas lamba je. Allahu la ilaha illa huwa. Dia tarik tengah-tengah. Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau nak kira salah besar tu, mana main tarik nafas gitu. Tapi dia bukan dia niat nak baca Quran. Memang ayat tu Quran. Tapi niat nak berobat. Kadang-kadang dia nak cerita. Nak cerita tentang Allah ini maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu. Maka bukan baca Quran. Niat dia zikir. Menceritakan. Maka dapatlah pahala zikir. Pahala zikir dengan pahala Quran. Oh jauh. Jauh langit dengan bumi. Walaupun baca ayat Quran. Jadi yang biasa kita dok baca tu, kita dapat pahala zikir. Lagipun nak cepat kan, nak cepat kan. Kalau tidak, satu-satu kena baca. Yang ayat Quran aja. Yang memang zikir tak apa. Macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu memang zikir. Macam astaghfirullahalazim alladzi la. Itu memang zikir. Boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la. Boleh je. Sedangkan kalau nak hidupkan, kalau ianya Quran, astaghfirullahalazim alladzi la. Tapi kita tidak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh je. Sebab memang tu zikir. Kalau ayat Quran, dia banyak pilihan. Nak baca style Quran, dapat pahala Quran. Nak baca dengan niat zikir, walaupun dia ayat Quran, dapat pahala zikir. Satu je lah. Zikir satu lah. Kalau baca Quran, setiap satu huruf kali 10. Bukan. Setiap satu huruf, ganda 10. Banyak huruf baca tadi. Jadi, tak ada masalah. Apa maksudnya? Allah tiada Tuhan... Mana tadi? Tiada Tuhan melainkan dia yang maha hidup lagi maha mengurus, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur baginya apa yang ada pada sekalian langit dan bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat melainkan dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Tiada siapa yang dapat menguasai ilmunya kecuali apa yang dikehendakinya. Kerusinya amat luas mencakupi seluruh langit dan bumi. Dia tidak penat menjaga keduanya dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Baca itulah. Okay. Kemudian baca apa? Baca lagi dan ayat syahidallah hingga akhirnya. Disebut syahidallah hingga akhirnya. Ayat apa ni? Syahidallah. Ini ayat Quran juga. Ini pun samalah. Nak baca sebab dia adalah ayat yang boleh dibuat zikir, dibuat wirid. Maka nak baca style mana? Baca. Nak baca style mana? Nak baca Quran tu yang terbaik. Tapi lama sikit. Syahidallahu annahu la. Wajibul gunnah. Syahidallah. Lafzul jalalah. Syahidallahu annahu la. Wajibul gunnah. Annahu la. Mat silah tawilah. Annahu. Bukan. Mat silah qasirah. Tukar dah lama tak ni. Syahidallahu annahu la. Mat silah qasirah. Syahidallahu annahu. Wajibul gunnah. Annahu wajibul ghana annahu la mad jaiz munfasil la ilaha tu mat tabi'i dia tak payah sebut kot la ilaha illa huwa wal malaikah wajib wal malaikatu wa ulul ilmi apa tu imam bil qist. Macam-macam ada ikhlab, tak ikhlab semua ada tu. Qist. Kena bunyilah sebab apa qalqalah, huruf qalqalah ta kan. Qaf ta ba jim dal ta bil qist. Kena bunyi. Kita tak ada baca bunyi-bunyi gitu je Quran kena, tidak salah. La mat jaiz balik la ilaha illa huwal azizul hakim. Ma'rif kan. In wajibul ghunnah inna ad-dina indallah nun mati bertemu dengan dal indallahil islam qulillahumma wajibul ghunnah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
Nun mati bertemu dengan ta. Ma tasya mak wajib. Wa nun mati bertemu dengan zai. Tanzi'ul mulka mim wajibul gunnah balik. Satu-satu. Memang letih nak habis kan. Letih namanya. Nak habis kan. Kita baca je lah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ataupun baca style zikir syahadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina 'indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahar تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Gitulah kalau bacaan zikir, dapatlah pahala zikir kalau macam gitu. Allah apa maksud dia? Mana maksud dia? Tapi kita tak baca dah yang ni kan. Tak baca dah yang ni. Yalah pilihlah, tak kisah pun, pilih. Allah artinya Allah naik saksi dengan adilnya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia, juga para malaikat dan para ilmuwan turut naik saksi tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Katakanlah ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau kurniakan kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Segala kebaikan itu berada padamu jua. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa dalam segala perkara. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan hidup daripada mati dan Engkau keluarkan mati daripada hidup. Dan Engkau kurniakan rezeki yang tidak terfikir kepada siapa yang Engkau kehendaki dan habis kat situ, kendaki. Padahal dan mengucap tu bab lain tu. Dia sambung sekali pula dan mengucap kat situ tak? Yang Rumi tu kan. Lepas tu dan mengucap tu bab lain, cerita lain. Kenapa sambung dengan terjemahan tu? Terjemahan ni. Dan mengucap tu cerita lain lah. Habis dah baca, sunat baca tu. Apa lagi sunat baca? Dan mengucap, sunat lagi baca. Subhanallah 33 kali. Maksudnya maha suci Allah. Alhamdulillah 33 kali. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar 34 kali. 34. So ada satu riwayat lain 33. Tapi yang nak cukupkan 100, ya Allahu Akbar ni 34. Ikutlah kita nak ambil riwayat apa. Yang riwayat kata subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian yang 100-nya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu yang ke-100. Jadi 100 juga. Yang kata subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, la ilaha illallah tu cerita lain lah. Cerita lain lah. Sunat yang lain. Jadi baca dia subhanallah. Macam mana nak baca subhanallah? Sama juga dalam kaedah tadi. Baca subhanallah ni, adakah perlu disambungkan nak 3-3? Adakah perlu tarik nafas? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam itulah. Bolehlah buat gitu. Samalah. Makmul lagi ya, lepas tu. Balik habis nak baca macam mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ke subhanallahi, subhanallahi, subhanallah. Nak sambung kan? Subhanallahi, 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 subhanallah. Kan? Baca macam mana? Kalau nak baca subhanallah, 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 silakan. Ataupun nak baca macam mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Tapi kalau subhanallahi, subhanallahi, subhanallah, tak dapat 3/3. Dia tak jadi 3/3. Biasanya buat lagu lah sebab dia nak baca malah jadi subhanallahi, subhanallah. Bila dia kata subhanallahi, 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 subhanallah, dia tarik nafas, maka
Dia sambung. Maka 5 tadi tu sebenarnya baru 1. Habis macam mana nak jadi 5? Ada 2 cara. Yang pertama, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi 1, cukup 5 kali jadi 5 dah. Yang kedua, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi banyak. Kira satu-satu. Jangan sambung. Kalau sambung, bila berhenti je, dia niat je berhenti hati dia, maka berhenti lah. Subhanallah, subhanallahi, 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 subhanallah. Sambung tu maksud, hi itu hidup kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ketika kita baca subhanallah, kita nak sebut subhanallah yang kedua, apa niat kita? Niat kita nak mati kat situ. Tapi tak tarik nafas. Tapi niat nak mati. Jadi subhanallah, subhanallah. Sebab subhanallah, niat aku nak mati kat situ. Tapi malah nak tarik nafas. Nanti lambat. Jadi subhanallah, niat lagi mati. Subhanallah, niat mati. Ha tu mati kat situ. Tapi subhanallah, 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 subhanallah. Dia macam saktah. Tak tarik nafas. Subhanallah. Jadi dengan niat kita dia tu mati di situ. Berhenti di situ. Tapi kita tak tarik nafas. Maka dia jadi. Jadi subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 10 Sebab niat kita nak mati setiap satu tu walaupun tak tarik nafas. Kalau subhanallahi, 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 subhanallah, niat kita nak sambung. Lepas 10 baru niat nak berhenti. Tarik nafas pula. 1 je kira. Jadi mana? Teruslah macam tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang sambung sebab dia niat nak sambung. Disunatkan 33 kali. Dengan niat setiap satu tu niat mati. Subhanallah, 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 subhanallah. Niat mati kat situ. Niat mati. Jadi walaupun tak tarik nafas, tak ada masalah. Dia umpama saktah. Kita baca cepat. Cuma biar kenalah juga. Jangan subhanallah, ha tu biarlah bunyi sikit. Biarlah ada beza. Subhanallah, ha bulat dengan ha pedas. Biarlah ada beza sikit. Subhanallah, subhanallah. Dia tu ha tak pedas tu. Ha bulat. Subhanallah, pedas sangat. Tak sempat kita nak buat laju-laju. Nak cepat kan? Kalau nak kata yang terbaik tadilah. Subhanallah. Subhanallah. Tu kata. Imam saja tinggal. Makmum baliklah ke? Jadi macam mana kita nak buat sesuai dengan kita? Bunyilah ha tu biarlah pedas. Walaupun tak pedas sangat. Dan biarlah ada beza ha tak pedas dengan ha pedas. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Jadilah tu. Ya, subhanallah, subhanallah. Itu yang terbaik. Adakah kita boleh buat? Buatlah kalau nak buat. Cuma jangan sampaikan tak ada beza ha pedas dengan ha tak pedas. Ha bulat dengan ha simpul dengan ha pedas. Tak ada beza. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak tahu pedas ke tak pedas. Tak ada beza pun. Subhanallah. Tak boleh. Maka bila tak boleh, tak dapat pahala. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak dapat pahala gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana ha tu? Subhanallah, 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 subhanallah. Dia biar bunyi sikit. Jadilah bunyi sikit. Macam tu juga alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa? 1000 alhamdulillah. Tak dapat apa. 1000 alhamdulillah. Tak dapat apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang terbaik. Macam mana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita nak laju kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adalah pedas sikit bunyi tu. Jadi dah lah. Biar ada beza. Pedas dengan tak pedas. Tapi kalau alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 1000 kali pun tak dapat apa-apa. Tak dapat apa pun. Rugi je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dapat apa. Biarlah bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terbaik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang terbaik. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kita nak berhenti setiap satu sebab kita nak 33 tu. Kalau nak wirid banyak mana pun tak kira nombor, tak ada masalah. Macam mana pun. Subhanallahi, subhanallah ke, alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillah ke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ke. Sebab kita tak ada angka yang kita nak sampai. Kita nak zikir je banyak-banyak mana pun. Tak apalah buat macam mana pun. Sekarang ni kita ada angka disunatkan 33. Jadi biar sempurna 33. Jadi subhanallah, 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 cukup 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, cukup 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, cukup 34. Biar cukup-cukup. Dia perumpamaan nombor tadi, angka tadi, dia
perumpamaan gigi kunci, anak kunci punya gigi tu. Kan ada gigi tu kan. Jadi bila ada gigi tu, kalau gigi tu tak kena, gigi lain tapi kita masuk tapi gigi tu tak kena, tak boleh pusing. Bila tak boleh pusing, tak boleh buka mangga. Sebab gigi itu tak sama. Perumpamaan gigi itu, perumpamaan ni lah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau disunatkan 33, maka 33 lah. Janganlah buat 32, jangan buat 31. Dari segi dapat pahala, dapat. Takkan subhanallah 32 kali tak dapat pahala kot. Takkan 35 kali tak dapat kot. Dapat. Cuma, dapat tak anak kunci tadi tu? Anak kunci cukup tak dia punya gigi? Bila tak cukup gigi, tak boleh buka mangga. Bila tak boleh buka mangga, tak dapatlah harta karun. Mudah kata gitu. Jadi ni harta karun apa? Dia ada harta dia. Cerita zikir ni. Sayyidatina Fatimah, dia minta kat Nabi hamba. Sebab penat buat kerja. Nabi kata kau nak kan lebih baik daripada hamba. Nabi ajar dia untuk baca ni. Jadi untuk dapat fadilat yang dijanjikan, kena 33, 33, 34. Kalau 33, 33, 33 tak dapat fadilat tu. Tapi kita baca ada hadis kata 33, 33, 33. Maka dapatlah fadilat yang itu. Tak dapatlah fadilat yang 33, 33, 34. Tapi kalau dia 33, 32, 33. Maka tak dapatlah fadilat tu. Dapat apa? Dapat pahala biasa lah. Sebab apa? Alhamdulillah 32 je. Jadi kena tepat 33 tu. Tepat. Kalau tidak, tak dapatlah buka harta karun. Jadi dapat apa? Dapat pahala berzikir. Dapat pahala zikir. Jadi macam itulah. Kalau baca Fatihah berapa kali ke baca kul huwallahu ahad 3 kali. Baca 3 kali lah. Jangan baca 4 kali. Habis kalau baca 4 kali tak boleh ke? Ayat Quran baca 4 kali pun boleh pahala. Tapi tak dapatlah anak kunci tadi tu. Kalau dapat pun tak boleh buka. Tak dapatlah harta karun. Apa harta karun tu? Baca hadis lah. Tengok fadilat amal berlambak. Baca dalam tu. Fadilat dia begini. Tak dapatlah. Habis dapat apa? Dapat pahala biasa. Pahala berzikir. Itu yang penting. 3-3-3-3-3-3-4 tu. Ataupun 3-3-3-3-3-3. Dia akhiri dengan La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Berhenti kat situ kot. Hentikan ya. Cuma sikit lagi. Yang kata. Saya nak habis dah. Tak apalah, kita kena habis kat sini. Jadi yang kata pendapat yang kata 3-3-3-3-3-4, kemudian sunat dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sunat lain pula. Pada ulama pada hadis yang mengatakan 3-3-3-3-3-3, maka yang ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka cukup 100 dapatlah fadilat. Okay. Yang mengatakan 3-3-3-3-3-4 itu ada khusus yang lain. Kemudian la ilaha illallah tu pahala lain. Pahala lain pula. Jadi terpulang nak yang mana satu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni adalah sama dengan ni. Yang muka surat 72 pun sama kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni ada satu lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini lain, cerita berbeza. Yang kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni lepas subuh, lepas maghrib 10 kali. Yang kata la ilaha illallah muka surat 75 ni itu gabungan daripada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tadi. 3-3-3-3-3-3 tambah la ilaha illallah. Atau 3-3-3-3-3-4 tambah la ilaha illallah. Ni jadi lain. Jadi jangan tak baca pula yang ni. Dia kata dah kan baca 10 kali tadi. Maka tak payahlah baca dah. Tak, ini la ilaha illallah lain. Walaupun bacaannya sama. Dan kalau nak dapat anak kunci, jangan buat macam ni. Subhanallah walhamd. Kan? Macam ni biasa dia buat. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Sebab nak buat akhir sekali 3-3 juga. Tak dapat anak kunci tu. Sebab anak kunci dia mesti subhanallah 3-3. Siap satu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3-3. Siap satu lagi. Panjang sikit. So, Allahu akbar, Allahu akbar. 34 kali. Cukup. Dah boleh buka. Dia pergi. Kita gabung sekali. 3-3 juga. Tak jadi. Tak boleh buka. Dia pun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 3-3 kali. Sekaligus. Memang sama. Tapi tak jadi anak kunci, tak dapat fadilat tu. Jika ada hadis yang menceritakan buat begitu, maka dapat fadilat lain lah. Bacalah hadis tu. Tapi tak dapat fadilat yang dijanjikan.
Jadi penting tu, nombor tu penting tu. Kita kadang-kadang, alah baca je. Tapi nombor tu penting. Baca je banyak mana pun. Memanglah, dapatlah pahala umum, pahala wirid, pahala zikir biasa. Nombor tu penting. Baca Fatihah, baca Bismillah 41 kali. Contoh kan? Baca Bismillah 41 kali. Penting tu. 41 tu penting. Takkanlah Bismillah baca 41, baca je 300. Baca lah. Baca je lah. Dalam solat sunat tasbih. Tasbih berapa kali? Bila kali terakhir buat? Berapa kali keseluruhan tasbih? Daripada 4 rakaat lah semua kan? 2-2. 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih 300 kali. Soalannya, kalau 301 kali, tak dapatlah fadilah tu. 209, tak dapatlah. Solat sunat tasbih sah. Gitu je. Habis kita tak habis. Kita akan sambung, akan datang yang ke-9 lah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Situ. Kita pilihlah mana-mana satu untuk beramal. Yang penting beramal lah juga. Nak amal semua, lah kali buat seminggu je. Lepas tu tak buat dah. Baik ambil je lah, pilih-pilih yang mana dah hafal, amal je. Lebih baik sikit tapi istiqamah daripada banyak tapi seminggu aja. Bukan seminggu, 3 hari je. Lepas tu malah lah. Lebih baik sikit, istiqamah. Wallahu a'lam. Habis. Banyak bab sunat-sunat. Tangguh dulu. Baik, kita selain tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.